Terima kasih Dr. Zudi atas penjelasan tersebut. Nampaknya Dr. Zudi cuba ambil jalan tengah. Dia kata dia play safe. Terpulanglah pada tuan-tuan untuk menterjemahkannya nanti ya. Bagi Dr. Farouk sebut tadi di Malaysia ni hanya 3 human rights instrument yang diterima ratifikasi ya, dalam istilah human rights itu diratifikasi oleh kerajaan Malaysia. Bahkan Dr. Farouk kata UDHR itu sendiri tidak diratifikasi ya. Jadi soalan saya, adakah apabila United Nations membuat salah satu instrumen menjadi kewajipan kepada negara yang bernaung di bawah PBB untuk meratifikasikan kesemua instrumen yang dibuat oleh PBB, atau negara yang bernaung di bawah PBB itu boleh memilih untuk meratifikasi ataupun tidak, atau meratifikasi sebahagian saja? Boleh Dr. Farouk faham soalannya ya? Ini soalan sambungan satu lagi. Soalan sambungan. Sebab Dr. Farouk sebut tadi UDHR Dr. Farouk baca secara panjang lebar preamble ya. Saya lihat contoh dalam artikel 4 dalam UDHR disebut no one shall be held in slavery or servitude, slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. So kalau melihat daripada artikel 4 ini sudah diterjemahkan di dalam artikel 6 Perlembagaan Persekutuan. Maknanya tidak ada orang di Malaysia, no person, bukan warga negara saja, no person tidak boleh dibuat sebagai hamba ya. Jadi secara tidak langsung benda itu walaupun tidak diratifikasi tapi sudah diterjemah dalam perlembagaan itu sendiri. Boleh Dr. Farouk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tidak ada sebarang paksaan untuk ratify mana-mana convention ataupun tidak. Tetapi it shows the commitment kepada human rights, especially sebagai sebuah negara yang pernah menduduki sebuah kerusi di dalam United Nations Human Rights Council, dan seperti ICET yang telah pun diwartakan pada tahun 1969. That was almost more than 40 years ya. Dan Malaysia masih tidak mampu untuk ratify ICET. Ini satu yang sangat menakjubkan bagi saya. Memang saya katakan bahawa tidak ada salahnya, tetapi kita ingat bahawa apa yang ada dalam perlembagaan yang dikatakan itu tentang slavery dan sebagainya, that's banyak lagi perkara-perkara lain yang saya katakan sebagai convention. Itu adalah convention tentang macam CEDAW dan sebagainya ya, tentang child's rights, tentang kita panggil disabled people rights dan sebagainya ya. Itu yang kita perlukan. Sedangkan yang dikatakan sebagai articles daripada human rights itu tak perlu di-endorse ya. 30 artikel itu tidak perlu di-endorse oleh siapa-siapa, kerana itu adalah artikel yang telah tetap berada di situ. Okey, saya rasa jelas. Saya rasa tak ada masalah dari segi perkara itu. Cuma saya ingin mengatakan bahawa mengapakah saya dituduh sebagai cuba untuk menyerang ISMA. Saya rasa itu lebih penting untuk diberitahu. Sebab utamanya adalah kerana this is my first and only opportunity untuk berdepan dengan pemukanya ya. Kerana kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya, kita diserang bertubi-tubi ya. Merata-rata seluruh Malaysia dapat melihat dan seluruh dunia dapat melihat serangan-serangan yang tidak, saya tak nak guna berkeperi kemanusiaan, tetapi yang tidak valid mungkin ya, tentang tuduhan-tuduhan yang dikemukakan. Jadi dan kemudian saya meminta saudara Nick
daripada lembah pantai, PAS lembah pantai, untuk menjemput the head president ISMA sendiri untuk datang, sebab tak guna hantar lieutenant. You know, the general should come and face the general, ya. Tapi tidak mahu datang. Ya, then that was bukan kali pertama. It was not the first time. Ya, saya telah meminta kerana ada live streaming satu dunia boleh tengok. Saya ingin beritahu bahawa saya pernah meminta sahabat saya daripada UK bernama Mahfuz, untuk yang merupakan mutual friends di antara saya dan Abdullah Zaid, untuk menganjurkan satu perdebatan, dan dikatakan bahawa okey, perdebatan akan berlaku sekiranya Dr. Mujahid sanggup hadir sama. Tetapi sehingga ke hari ini tidak ada apa yang berlaku, kan? Jadi this is the opportunity, the only opportunity that I can defend myself and my son. Last, saya tak akan pasal lama. Saya merasa heran, kenapa ISMA begitu takut, ya, dengan apa yang dikatakan freedom of conscience atau freedom of religion. Seakan-akan kalau ada freedom of conscience dan freedom of religion, besok pagi bak kata General Himpun dahulu, Yusri, dia open the floodgate. Manusia semua akan berbondong-bondong keluar daripada Islam dan memeluk agama Kristian. What kind of mentality is this? Saya adalah seorang pengguna Macintosh, ya, sejak tahun 90-an. Dan sampai sekarang saya tidak boleh sentuh lain daripada komputer Macintosh. Walaupun ada komputer Acer ke apa benda, Hewlett Packard apa yang murah dan sebagainya, I can't. This is my lifestyle, right? Ini kan pula hak agama, sesuatu yang tertanam di dalam diri kita, yang menjadi keyakinan kita. Saya kata di Bar Council masa debate forum dahulu bahawa, do we think that to choose a religion is like choosing between Coke and Pepsi? Do you think as easy as that? Oh, never mind, if I don't want Coke, I take Pepsi. It's not like that. Religion adalah sesuatu yang ada dalam hati kita dan mesti dengan conscience. Kita melakukan sesuatu dengan conscience. Dan saya selalu katakan sebelum ini bahawa the fabric of faith is made of the same fabric of love. Seperti mana kita tidak dapat memaksa, ya, they don't understand that word, ya, okay. Maksudnya fabric, ya, apa kita panggil, kain ataupun apa yang tenun untuk menjadikan faith, keyakinan, iman adalah fabric yang sama dengan apa yang ditenun untuk menjadikan cinta. Kita tidak boleh memaksa cinta. How can we force someone to love us if that person doesn't love us? Right? Seperti itu juga kita tidak boleh memaksa. Apa yang jadi masalah sekarang ini saya lihat, kerana saya percaya ramai daripada kita yang pernah tinggal di luar negara. Why recent reports, ya, dalam The Independent, Guardian dan sebagainya menceritakan begitu ramai, yang terbaru di dalam Independent umpamanya menceritakan begitu ramai young people di Australia yang memeluk Islam. Dan di dalam Independent sebelum ini beberapa bulan yang lalu menceritakan bagaimana ramai wanita-wanita di Great Britain yang memeluk Islam. Kenapakah di dalam keadaan Islam yang begitu luas, terbuka, orang ingin nampak keindahan dan keindahan Islam itu? But certainly not Islam. Ya, dan masalahnya kerana apa yang dilihat Islam dia ada di Malaysia ini adalah Islam bersifat kuku besi dan menindas. Yes. Ya, Islam yang menekan, yang mengatakan, yang sampai sehingga mengatakan bahawa Islam ini is a one way valve. You can go in, you cannot go out. Yep. Where is freedom of conscience? Maka di manakah beladanya freedom of conscience? And that is apa yang disebutkan di dalam Declaration of Human Rights artikel 18. Ya? Dan of course kita melihat, ya, few more minutes. Dan kita melihat dalam contohnya dalam perlembagaan kita memang ada mengatakan bahawa walaupun seseorang itu bebas untuk mengamalkan agamanya, but dia dihalang daripada proselytize, melainkan dan apa yang berlaku itu mesti ada clause 4 daripada artikel tersebut. Fine, that clause 4 memberi hard rights
kepada negeri-negeri untuk mengkanunkan penyekatan agama lain daripada menyebarkan agamanya. I want to ask you one question. Right. In the 21st century, don't you think that there must be reciprocity? Reciprocity ni maksudnya timbal balik, ya. Reciprocity. Kalau you can convert other people, you can proselytize your religion to other people, why can other people proselytize their religion to you? There must be equal challenge, equal competition. Right? Kenapa kalau kita mengatakan bahawa Islam agama yang benar, ini agama yang benar, yang hak, dan kita saja yang layak untuk duduk di dalam syurga ni dibuat Tuhan, then why are we scared untuk orang lain menceritakan tentang apa yang mereka yakini? Why are we scared about that? Right? Dan kita lihat bahawa apa yang saya ingin katakan bahawa last point, berapakah bajet yang diberikan daripada Jabatan Perdana Menteri kepada JAKIM dan kepada agensi-agensi Islam? Millions of dollars. 700 juta. Yes, millions of dollars. Dan digunakan untuk apa? Facilitate other people. Duit ini daripada mana? Daripada taxpayers. Siapa taxpayers? 90% of taxpayers in this country are Chinese. And we are using their money to proselytize them to convert to become Muslims. Adakah ini keadilan? That's the point yang kita kena ingat. Di mana ada keadilan? Karena itu orang bukan Islam sangat membenci Islam yang ada di muka bumi di Malaysia ini, kerana sikap penindasan yang dilakukan oleh golongan-golongan seperti ISMA. Sekian, terima kasih.